Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Yang bermaksud, bukankah kamu telah berjanji, wahai anak Adam, untuk tidak menyembah syaitan, kerana ianya bagi kamu musuh yang nyata. Sembahlah aku, yakni Allah. Inilah dia jalan yang lurus, yang mendapat bimbingan daripada Allah. Adalah sesungguhnya telah berapa ramai dari kalangan manusia yang telah pun disesatkan oleh syaitan. Tidakkah kamu memikirkannya? Surah Yasin ayat 60 hingga ayat 62. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa surau, tak dilupakan kepada Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk istiqamah, kekal berada dalam surau ini bagi kelangsungan majlis ilmu. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka. Moga-moga kita semua termasuk golongan yang mendapat rahmat dan keampunan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang masyhur, bahkan kita semua hafalnya. Kerana menjadi kelaziman masyarakat kita Melayu ini di Nusantara, malam Jumaat lazim baca surah Yasin. Walaupun Nabi tak pernah tetapkan pengkhususan malam Jumaat tu baca Yasin, namun tak salah kalau nak baca Yasin, tapi jangan kita letakkan ketetapan hanya malam Jumaat. Malam-malam lain pun boleh baca Yasin. Yang Nabi sebut jelas dalilnya, surah Al-Kahfi dibaca pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Namun yang pentingnya ialah kandungan ayat tersebut. Bagaimana ayat tersebut dalam surah Yasin yang merupakan qalbul Quran, jantung Al-Quran. Padanya juga merangkumi perkara tauhid, perkara-perkara yang memberi penekanan akan akidah dan keimanan, untuk memandu kalangan orang-orang yang beriman supaya mereka lebih yakin dan istiqamah dengan perkara ketaatan. Dan melalui ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala perkenalkan kita watak makhluk yang bernama syaitan, yang telah melaksanakan agenda untuk menyesatkan anak-anak Adam. Allah Ta'ala telah menceritakan bagaimana sejarah manusia pertama juga pernah dikecek oleh syaitan. Itulah Nabi Adam AS. Apabila Allah Ta'ala perintahkan, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ,
Allah larang Nabi Adam dan juga Hawa supaya tidak menghampiri pokok ini, pokok yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala tentukan. Pokok ni Allah tunjuk ke Nabi Adam, jangan kamu hampirinya. Jika kamu hampirinya ataupun mengambil nikmat daripadanya, termasuklah kamu dari kalangan orang-orang yang zalim. Itulah sejarah pertama manusia tersasar daripada perintah Allah Ta'ala. Kena kecek juga Nabi Adam. Dalam tafsir ada menyebut bagaimana kisah syaitan iblis ni kecek Nabi Adam. Diringkaskan bagaimana dia kecek, dia tipu. Hei Adam, mu tahu tak apa Allah larang mu ni? Daripada kamu mendekati pohon ini dan mengecapi buahnya. Kalau kamu ambil juga, nescaya kamu akan tidak kekal. Kalau kamu memakannya, kamu akan kekal dalam syurga ini. Maknanya syaitan kecek dengan cara yang indah. Dia kata kalau Adam ambil buah ni, kekal dalam syurga. Padahal maksudnya lebih besar lagi, tersirat. Kalau Nabi Adam makan, jawab dia boleh apa? Boleh kemurkaan Allah Ta'ala. Namun memang betul lah Nabi Adam ni termakan dengan bisikan dan godaan tersebut. Akhirnya fa'azallahumas syaitan. Allah Ta'ala telah pun menurunkan Nabi Adam AS disebabkan oleh siapa? Godaan syaitan tadi. Sehingga bermulalah sejarah manusia hidup atas muka bumi dalam melunaskan 3 tanggungjawab yang Allah Ta'ala nyatakan. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah Allah, dan yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Ta'ala. Namun bagaimana Allah Ta'ala cerita hakikat manusia ni seringkali tertipu dan terpedaya. Sebab syaitan ni makhluk, dia macam berupa juga kaedah dosa dan pahala. Sebab dia merangkumi perkara gaib, perkara yang tak nampak. Dosa, benda tak nampak, menjadikan manusia cenderung berbuat dosa. Sebab tak nampak, dia tak sedar. Begitu juga dalam perkara pahala. Manusia tak nampak, sehingga dia alpa dan tak sedar untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dia nampak pahala tu jenis macam mana, ramai orang beriman juruh atas muka bumi. Kalau Allah Ta'ala tunjuk secara fizikal, nampak dosa tu macam mana, nescaya manusia takkan buat dosa. Itu maksud dia. Kalau Allah Ta'ala jadikan dosa ni jenis apa? Bau busuk. Sekali buat dosa, bau busuk. Ramai tak buat dosa atas muka bumi. Ya. Sebab tu dosa pahala ni macam syaitan juga. Allah jadikan syaitan ni tak nampak. Akhir sekali manusia tidak berwaspada dengan kewujudan syaitan. Tetapi Allah Ta'ala telah pun menyatakan dengan jelas sifat dia ni dalam surah An-Nas. Allah minta Nabi berlindung dengan Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Ta'ala ajar Nabi dan sekaligus kepada kita selaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini supaya minta berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Tuhan manusia, Rabbin Nas, Ilahin Nas yang disembah manusia, Malikin Nas yang menguasai manusia, yang disembah manusia. Minta berlindung pasal apa? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, ragu. Kalau bahasa Terengganu hak klasik kata rok orang. Mari tiba rok orang dalam hati ni. Mai percaya tak percaya, nak pegang tak mau pegang, itu dia. Nak istiqamah tak mau istiqamah, itu maksud dia. Yang membisikkan dalam hati manusia dan sifat keraguan tadi. Minal jinnati, daripada jin, syaitan yang tidak dikenali. Wan nas, syaitan yang dikenali.
Maka Allah dedahkan watak syaitan ni dua pesen ni. Hak dak nampak dengan hak nampak. Hak dak nampak dia mai bisik. Bisikan-bisikan yang indah, bisikan-bisikan yang menipu daya. Macam Nabi Adam kena. Bila Nabi Adam dilarang untuk dekati pohon dan makan buah daripada pohon tu, syaitan iblis pun masuk jarum. Dia kata apa? Mu tahu tak apa Adam? Mu tak boleh makan buah ni sebab kalau mu makan, mu kekal dalam syurga. Dia kecek kat tu. Sama juga kita manusia atas muka bumi ni. Syaitan nak kecek punah anak Adam dengan cara apa dia? Dia mai ikut cara jalan baik. Tapi belakang jalan baik tu ada kejahatan. Bahaya. Akhir sekali anak Adam manusia ni apa dia? Dok sedar. Termasuk golongan walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah Ta'ala kata, ramai dari kalangan kamu ni, jibillan katsira. Allah menguatkan sifat ramai tu sehingga tahap apa? Menggunung tinggi ramai manusia ni, tak terbilang. Yang terkesan dengan apa dia? Tipu daya syaitan ataupun talbisu iblis. Iblis memakaikan pakaian-pakaian yang indah, yang dilihat apa dia rasa betul je, rasa tak salah je, tapi hakikatnya salah. Tu cara dia halus. Dan perkara ini banyak terpalit kepada siapa? Orang-orang yang mengetahui kebenaran. Orang-orang yang tahu dosa pahala, hukum hakam. Hak jahil tukin ni so kira lah moga dijahil. Hak sesak barat kafir musyrik ni confirm lah moga dia jenis tak sembah Tuhan. Namun kita ni kena berwaspada, orang-orang yang memahami akan kebenaran, tahu tuntutan dan kewajipan. Tiba-tiba kita yang banyak terpeleok ataupun tersasar, banyak terjerat dalam kumpulan adalla, yang disesatkan oleh syaitan. Sebab itu Allah Ta'ala memfardukan kita solat 5 waktu sehari semalam. Dalam solat ada bacaan suratul Fatihah yang merupakan rukun qauli, rukun bacaan. Dalam surah Al-Fatihah terkandung ayat kita mohon kepada Allah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka itu? Ulama telah menghuraikan dengan tafsir Quran bil Quran. Dipetik daripada ayat surah An-Nisa menjelaskan an'amta alaihim tu siapa dia? Minan nabiyyin, kalangan nabi-nabi. Was-siddiqin, para orang yang benar. Wasyuhada, orang yang syahid dalam memperjuangkan kebenaran. Wassalihin, dan mereka yang istiqamah dengan amal soleh, amal ketaatan. Maka inilah orang-orang yang akan mendapat kelangsungan bimbingan petunjuk Allah. Yang kita mohon 5 waktu sehari semalam, kekerapannya 17 kali sehari, inilah bendanya. Kenapa perlu kita minta hidayah dengan Allah? Sedangkan kita sudah berada pada kepompong Islam. Tradisi turun-temurun peratu Islam kita dari tok nenek moyang kita. Tapi masih minta petunjuk dan hidayah Allah. Kenapa? Di sinilah kefahaman kita bahawa kita manusia ni ada hati yang sifatnya berbolak-balik. Hati ni tempat yang jadi berbolak-balik. Platform syaitan buat masuk waswah tadi. Sebab tu kita kena mohon semua hidayah dengan Allah Ta'ala. Jangan kata kita mendabik dada, aku Islam sekejap kecek lagi. Tok nenek moyang aku tu tok aling pula orang-orang lebay belaka. Tak aku tak lebay. Tu syaitan belaka tu. Dia tak belajar, dia tak beramal, dia tu rasa macam boleh nurung bab-bab lebay berilmu ni secara genetik, darah daging. Tak semestinya. Sebab tu kumpulan nasyiriah kata iman tak dapat diwarisi tu. Mesej yang berguna tu bukan sekadar nasyid. Lirik seni kata tu dia memberi maksud yang dalam supaya kita sedar iman ni tak dapat diwarisi. Iman ni dia kena diusahakan melalui jalan ilmu dan penghayatannya serta beramal dengannya, baru akan dapat nikmat iman. Maka sebab tu kita mohon hidayah semua dengan Allah.
Di sini ulama menghuraikan hidayah ni luas pula maksud dia. Hidayatul fitri, hidayatul hawas, hidayatul din, hidayatul ma'unah wat taufiq. Ada 4 ulama menghuraikan pula. Hidayatul fitri, dapat nikmat petunjuk tadi secara fitrah semula jadi, benda tak perlu belajar. Dah. Contoh fitrah manusia, bayi yang baru dilahirkan keluar pada perut ibu menangis, jawab dia apa? Nak susu. Tak perlu belajar pun, pergi ada sampai universiti nak menyusu. Reti sendiri si ibu tadi, dia pun akan menyusukan anak. Itu hidayatul fitri. Tak. Adapun hidayatul hawas, dapat ilmu secara deria panca indera. Maknanya kalau setuh benda tajam, setuh benda panas, dia jetak sendiri naik. Tak perlu letak tangan tu panas, akak tangan tu baru akak. Tak. Dia dipanggil refleksi, tak? Reflex. Tindakan refleks. Letak tu tak jetak lalu. Dasar kata manusia, beruk kera, haiwan binatang pun sama. Tindak balas yang semula jadi. Itu namanya hawas. Yang ketiga, hidayatul din, petunjuk agama yang akan diterap melalui penerapan bimbingan agama. Maka dia tahu dari sudut prinsip dan konsep halal, haram, dosa, pahala, dia tahu. Tapi belum tentu dia dapat betul-betul taat terhadap prinsip dan ilmu tadi. Sebab tu orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman confirm Islam dia. Maka nak letak kategori orang beriman ni lah, dia dalam kategori yang keempat, hidayatul ma'unah wat taufiq. Dia sampai dia belajar ilmu, kefahaman agama, dia dapat ma'unah, satu bimbingan Allah Ta'ala, dinamakan nur cahaya. Wat taufiq, dia seerti ma'unah lebih kepada pertolongan Allah ke atas dirinya. Taufik ni sebagai satu bimbingan hidup, jalan yang lurus. Maka sebab itulah kita dalam sembahyang, kita minta hidayah semua dengan Allah Ta'ala. Sebab sifat kita, hati kita ni berbolak-balik, tak tetap, kena uji semua. Dan memanglah itu hakikat kita manusia, Allah cipta untuk diuji. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan, untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Sudah pasti orang yang terbaik ni orang-orang yang menguasai akan agama. Ibarat kalau pelajar nak tahu cemerlang tak cemerlang, kena test dulu. Hadapi peperiksaan. Kalau pekerja, majikan nak tahu dia ni betul-betul menguasai bidang pekerjaannya, orang yang berpengalaman, yang pakar, mesti diberi assignment, tugasan untuk laksanakan satu tanggungjawab. Bila dia mampu selesai masalah, selesaikan tanggungjawab dia, maka dia layak naik pangkat. Itu maksud dia. Namun begitulah kita manusia. Nak layaknya kita masuk syurga Allah, kena lalui ujian-ujian kehidupan. Sebab tu Allah jadikan syaitan ni guru kita untuk apa? Jadikan medan ujian. Tetapi Allah sebut dalam surah Yasin tadi apa dia? Alla ta'budu syaitan, wahai manusia, mu jangan sembah syaitan. Kita orang Islam beriman, insya-Allah takkan sembah syaitan secara hakikat. Tapi ramai orang Islam beriman ni dia salah teweng. Bila mana apa dia? Tak sedar sembah syaitan secara tidak langsung. Ikut mana? Nafsu syahwat tadi. Halu je dia mari. Slow dia mari. Tak. Dengan cara apa dia? Antaranya seperti sifat iblis suatu masa di alam langit, di alam syurga. Apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan penghuni langit untuk memberi penghormatan sujud kepada Nabi Adam AS. Baru panah-panah lagi diciptakan daripada tanah. Lalu malaikat akur dan taat akan perintah Allah. Fasajadu, lalu mereka sujud. Ulama membahaskan sujud sini bukan seperti mana sujud kita sujud kepada Allah Ta'ala solat itu, tidak. Sujud di sinilah akur dengan perintah Allah dalam memberi penghormatan di atas perintah Allah terhadap Nabi Adam AS. Kalau ikutkan Nabi Adam ni, kalau istilah zaman kita hari ni, kalau bekerja ada pekerja baru, pekerja lama, junior and senior. Sekolah gitu juga, ada junior dan senior. Maka tiba-tiba dapat arahan senior kena hormat pada junior. Tak? Agak-agak manusia hak jenis tak ada pegangan kuat ni, dia mari mana? Komas panam. Kenapa senior hormat junior? Mesti junior lah hormat senior. Dia baru sapa, baru mari. Itu ibarat dia. Tak? Tapi malaikat, Allah Ta'ala cerita hal mereka ni memang dia sujud. Sebab apa? Sifat malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ni tak pernah ingkar perintah Allah. Sebab malaikat tidak bernafsu. Hak ada nafsu ni susah ni, dia jadi ada keinginan. Keinginan termasuk apa? Agah, gong, wasagong orang panggil. Mana? Malaikat dak la ya'sunallah, tak ingkar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, buat apa yang Allah perintahkan. Maka fasajadu, sujud, tunduk atas arahan Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni Allah Ta'ala masukkan sekali dalam kelompok malaikat duduk bersama penghuni langit. Tengok beribadah kepada Allah dan nampak Allah, tengok kebesaran Allah. Tahu alam syurga, alam neraka. Kalau ikutnya apa? Berilmu, alim dah tu. Tapi Allah dedahkan kepada kita, hak ni cabaran besar ni. Mudah terpesona dan terpedaya dengan apa dia? Bisikan-bisikan yang membawa kepada apa dia? Angkuh, takabur. Iblis tu diwak silap dia sendiri. Lepas tu dia dajjal besar, dia habis hasut anak Adam. Ada riwayat mengatakan Iblis ni termasuk kelompok malaikat, dalam kategori malaikat, bahkan digelar sebagai Azazil, ketua malaikat. Tapi dia ada buah sagam. Dia mari angkuh, komas panas, senior tunduk ke junior. Tak. Itulah realiti kita manusia akhir zaman ni. Ada juga buah tu. Tak, betul-betul orang lama tak boleh lalu orang muda contoh. Ada pesen gitu. Maknanya dalam ini secara umum lah tersebut ni. Di mana-mana, dalam sektor mana, dalam lapisan mana pun memang berlaku benda tu. Fitrah berlaku sebegitu rupa. Namun iblis ni bila dia terperangkap dengan angkuh sombong ni, apa dia? Dia mula takabur. Wastakbara. Allah Ta'ala sebut iblis ni takabur. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk golongan yang kafir, yang engkar. Maka bila dah engkar kafir ni, dia pun bukan sesak dia saja, dia sesakkan orang lain juga. Dan itulah juga realiti berlaku dalam sejarah manusia. Bila dia rasa ilmu dia lebih, dia rasa dia hebat, dia rasa dia orang lama, dia rasa dia dalam keadaan menguasai segala pengalaman, akhirnya dia mari tidak patuh kepada perintah Allah. Contoh yang terkemudian sikit siapa? Bani Israel, ahli kitab. Kalau kita baca tafsir Quran, kita akan jumpa watak-watak Bani Israel ni, yang mana mereka ni mewarisi sifat iblis, aba wastakbara. Paling jelas ketika mana perkhabaran Allah dalam Taurah dan Injil, Rasul akhir zaman, khatamul anbiya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab, daripada Quraisy. Lalu Bani Israel, Yahudi dan Nasara tak boleh terima hakikat ni. Dia mari apa dia? Dia mari rasa sombong. Sebab apa? Kronologi sejarah Nabi-Nabi ni ramai daripada apa? Bani Israel.
Tiba-tiba satu je hak akhir nutuk ni mai ikut bangsa Arab, bukan Bani Israel. Sebelum tu Bani Israel Melaka. Maka dia mari buah sagong selalu dah. Mewarisi sifat iblis. Itu setara berilmu, setara berpengetahuan, setara beragama. Tapi bila dah tahu, dia mari dalam keadaan apa dia? Angkuh, sombong dia. Dia tidak mengiktiraf kerasulan Nabi SAW. Akhirnya apa? Mereka termasuk golongan yang Allah isytiharkan dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Allah suruh kita minta berlindung dengannya supaya tidak termasuk golongan al-maghdub, golongan orang-orang yang dimurkai Allah. Kenapa Allah murka? Mereka langgar batas Allah, langgar sempadan Allah dalam keadaan berilmu, berpengetahuan, dan dalam keadaan mereka sedar mereka lakukan kesilapan. Sebab itu Allah letak mereka golongan al-maghdub, golongan yang dimurkai. Waladhdallin, dan juga kita minta berlindung supaya tak termasuk golongan yang sesat. Bila kita belajar bahasa Arab, bila ada wawul ataf, al-maghdubi alaihim waladhdallin, Allah letak sama taraf ad-dallin dengan al-maghdub. Kalau ikut pada sudut prinsip dan konsep al-maghdub ni, orang yang berilmu. Ad-dallin ni orang yang jahil tukir, sesak barat, popok sembah patung. Manakan sama dari sudut ilmu tu tak sama dah. Tapi bila kesilapan orang berilmu, berkefahaman agama, tiba-tiba buat tak erti macam orang tak berilmu. Buat gaya hidup macam orang yang tak belajar, macam orang yang tidak beragama, maka Allah tak sama taraf. Al-maghdub dengan ad-dallin sama level. Dan Allah suruh kita ni, umat Rasulullah ni, bila sembahyang, bila solat, kita minta berlindung dengan Allah supaya tak termasuk dalam dua kelompok ini. Allah Ta'ala begitu mengasihi dan menyayangi kita umat akhir zaman, sehingga panduannya jelas kepada kita. Allah mari kisah-kisah umat terdahulu yang sama sifat ciri-ciri macam kita juga umat Rasulullah, yang dikurniakan wahyu petunjuk dinamakan Al-Quran. Yahudi Nasara ahli kitab ni, mereka dapat Injil, mereka dapat Taurah, mereka dapat Zabur, tapi mereka tolak, mereka tak beramal. Sebab apa dia? Mereka sudah menuruti bisikan dan tipu daya syaitan, lalu mereka menyembah syaitan. Itu yang Allah larang dalam surah Yasin, alla ta'budu syaitan. Hei manusia, mu jangan sembah syaitan. Hei Bani Adam, mu jangan sembah syaitan. Dalam keadaan berilmu, berkefahaman, beragama, tapi bila tidak ada al-ma'unah wa taufiq yang kita huraikan dalam maksud hidayah yang kita minta dalam sembahyang tadi, maka dengan keadaan berilmu, langgar sempadan. Dalam keadaan berpengetahuan, langgar batas Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kita sebut, kita baca ni, kita nak baiki diri kita. Kita nak muhasabah diri kita. Terutama zaman kita yang begitu banyak ujian-ujian, pancaroba yang menguji keimanan kita ni. Sehingga kita seolah-olah mengulangi kesilapan Bani Israel ahli kitab. Contoh antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah memberi kurniaan, kekuatan, kejayaan, Nabi Musa memimpin Bani Israel berlawan dengan Fir'aun. Diceritakan dalam surah Al-Baqarah, diceritakan dalam surah As-Saff. Ketika Nabi Musa membimbing Bani Israel untuk apa dia? Membebaskan diri daripada cengkaman kezaliman Fir'aun. Sebab Bani Israel ni zaman Fir'aun, mereka ni ditindas dengan begitu dahsyat. Maknanya kasta paling bawah, jadi kuli batak bahasa Terengganu kita. Orang puang Bani Israel ni diperkotak-katikkan jadi macam apa? Gundi istana. Jadi macam barang-barang. Nak pakai ambil, tak bakar sepak tendang terajang. Itu maksud dia. Itu juga satu pengajaran Allah kepada Bani Israel, sebab mereka banyak buat silap.
Zaman ketika Nabi Yahya, mereka sanggup semelih Nabi Yahya, Nabi Yahya. Nabi Zakaria, mereka belah dengan gergaji Nabi Zakaria. Tapi mereka ni tak pernah sedar kesilapan mereka. Walaupun Allah wak mari timpakan pengajaran dan pedoman kepada mereka. Termasuk zaman Nabi Musa, sebelum kedatangan Nabi Musa tu, doa meritih tubi'an mata darah ni, minta ada pemimpin yang boleh membebaskan daripada cengkaman Fir'aun. Akhirnya Allah makbulkan doa mereka. Lalu mereka bersama Nabi Musa berjuang, walaupun jumlah mereka sikit pada waktu itu. Tapi dengan berbekalkan iman, akidah, tauhid yang bulat kepada Allah, lawan dengan Fir'aun sampai tahap dalam keadaan apa dia? Terkepung dah. Kiri tentera Fir'aun, kanan tentera Fir'aun, belakang Fir'aun dan tentera juga mara ke hadapan kejar Nabi Musa dengan Bani Israel. Di hadapan Nabi Musa tu terbentang laut, namakan Laut Merah. Waktu tu terkepung dah, cemah dah diuji keimanan mereka pada waktu itu. Hak lemah iman, dia pun apa dia? Pakat ramai dah ni, pok-pok Fir'aun mari sekat dah ni, dia pun berpaling tada, dah ikut Nabi Musa. Ada yang murtad di kalangan Bani Israel. Ada yang jenis atas pagar tunggu tengok, mana ending dia, perakhiran macam mana. Jenis atas pagar ni ramai dah, lama dah wujud tak maknanya. Jenis ambil peluang, tengok mana kuat dia pun pergi. Bahaya jenis atas pagar, dia tak boleh pegang buku. Wujud zaman berzaman atas pagar ni sampai ke ni pun ada. Lambat orang cokek sikit, nampak ni, nampak kemah ni, dia pun lari dah. Bahaya. Sebab tu perlu iman, perlu akidah, perlu tauhid, nyacang tu pacok kemah keming, tu maksud dia. Bani Israel ni bila terkepung gitu, ada yang tergugat iman. Tapi tak dinafikan segelintir mereka ada yang istiqamah, yakin dengan perjuangan yang mereka perjuangkan. Akhirnya, ceritanya panjang, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa ambil tongkatnya, dipukulkan pada laut, lalu terbentang 12 laluan, lorong untuk 12 puak Bani Israel melalui dan merentasinya. Dan lepas habis laluan tu dilalui, Fir'aun menyusuli, akhirnya Allah perintah laut bercantung semula, Fir'aun dibinasakan Allah sekelip mata sahaja. Dan ini antara kuasa Allah yang mutlak. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya satu urusan itu, apabila dikehendaki Allah untuk berlaku, maka hanya Allah berfirman, kun, jadilah, maka jadilah. Maka Bani Israel itu dinampak sendiri keagungan Allah. Dinampak sendiri kebenaran kerasulan Nabi Musa AS. Lalu mereka berjayalah sampai ke bumi Palestin, menyelamatkan diri. Mereka hidup dengan bermasyarakat, bernegara. Allah kurniakan nikmat melimpah ruah. Maknanya apa? Dapat menang lah. Kalau PR juga boleh berkuasa lah memerintah. Gitu. Tapi bila dah hidup dalam keadaan ada kuasa, ada tapak dan sebagainya, hak tak ada rumah, ada rumah. Hak tak ada niaga bisnes, ada niaga bisnes. Hak tak ada, orang kata apa, ladang-ladang kebun, ada ladang kebun. Hak tak ada ladang ternak, ada ladang ternak. Maka kehidupan Allah Ta'ala kurnia dan limpahi nikmat. Sebab apa? Allah timba balas atas keikhlasan mereka berjuang lawan Fir'aun suatu ketika. Tapi ujian kita ni, ketika belum menang, iman ni dia nyacang dok gogeh mana. Tapi bila dah menang ni nyacang gogeh sikit. Bila capai kejayaan ni dia nyacangnya gogeh ada. Tak dinafikan. Itulah asal garang dalam kita nak baca, nak ukur iman kita. Iman kita ni dah nak ukur dengan macam scan termometer, tak dahi kita berapa? 36.1, 36.7. Tak ada. Itu iman tak baca waktu. Dia bukan boleh baca kot tu. Iman kita ni nak ukur kita setara mana. Bila Allah uji ni, tahan lasak tak kita ujian tu. Tu maksud dia. Termometer dia kot tu. Maka sebab itulah kita kena ada tarbiyah. Kena konsisten dengan tarbiyah usrahnya.
dengan pertemuan mukhayyamnya, tamrinnya, tafaquh fiddinnya, semuanya itu sebagai apa dia? Ramuan-ramuan, vitamin-vitamin untuk apa dia? Nak perkasakan iman kita. Supaya bila kita hadapi suhu-suhu yang tak sesuai ni, maksudnya suhu-suhu tadi apa? Cabaran-cabaran, ujian-ujian tadi, maka kita akan mampu berhadapan dengannya. Tapi Bani Israel, Allah ceritakan kisah mereka ni sebagai panduan kepada kita. Di saat di Palestin itu dah dikecapi kesenangan melimpah ruah ni, Allah Ta'ala ujilah Bani Israel. Nak tengok setara mana istiqamah dan iman dia ni. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, wahai kaumku, bakpa muwanyaknya ke aku, bahasa Terengganu kita begitulah. Bakpa wanyaknya ke aku, sedangkan kamu tahu aku ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kamu dengan kebenaran agama dan perintah Allah. Tapi kamu berpaling, falamma zaghu, kamu berpaling. Azaghallahu qulubahum, lalu Allah palingkan hati kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, lalu Allah tak beri lagi hidayah kepada orang yang fasik. Apa di sebalik cerita ayat tadi? Ceritanya kaitan dengan ketika di Palestin tadi. Dah capai nikmat kesenangan, Allah balas nikmat kemenangan ini, kesenangan dengan kehidupan yang sejahtera aman. Lalu datanglah kaum Jabbarin, tentera Jabbarin nak takluk bumi Palestin. Jabbar ini tentera yang dikenali dengan ganasnya, dengan cukup kuat dan hebatnya pada zaman tersebut. Nabi Musa ajak Bani Israel hak berjihad sama dia masa lawan Fir'aun tu untuk lawan, bangkit lawan Jabbar. Tapi pok-pok ni dia lupa diri. Sedap duduk dah, banyak boleh imbuhan ni, nikmat-nikmat, bisnes, projeknya, dengan ladang ternaknya, dengan ladang-ladang tanamannya dah. Dia main kelabu mata juga. Dahsyat ni. Dah. Lalu dijawab dengan jawapan yang menduka citakan. Nabi Musa ajak berjihad. Dia jawab apa dia? Ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu. Kami tak mau ikut. Kami sedap duduk dah dengan apa yang kami ada hari ini. Allah, dahsyat. Itu orang berilmu belaka tu. Orang yang beragama belaka tu. Orang yang pernah berjuang tu, berjihad sama Nabi Musa tu. Bukan orang jenis apa, Pak Letuk ni. Bukan jenis hendak belajar ni. Orang berpelajaran. Orang yang berilmu. Orang yang berjihad, penat lelah, berkorban masa, tenaga, wang ringgit ni. Sebuah dia begitulah. Tapi bila diuji dengan kesenangan ni, dia mari dah. Tak apa lah, kau lain lah pula. Tak. Kita lama dah ni, contoh kalau zaman kita begitulah. Zaman waktu tu, hai Musa, pergilah. Kami tak nak, kami pergikan isteri kami jadi janda. Ladang-ladang kami tak ada tuan. Rumah kami yang besar, siapa nak duduk? Dia mari dah bilang habis nikmat hak dia ada. Akhir sekali dia berkira dengan Allah, Allah berkira lah dengan dia. Mesejnya kalau kita berkira dengan Allah, Allah berkira dengan kita. Timbal balasnya begitu. Tapi sifat Allah ni dia maha luas, rahmat dan kasih sayangnya. Tapi kalau kita berdoa lalu kira Tuhan jeruk buat sekejap, nak suruh apa? Bukannya Tuhan zalim, Tuhan sayang kita, nak suruh kita sedar. Macam COVID-19 ni, Tuhan jerak sekejap, gerak. Ingat tak? Baru ni lereh sekejap, lepas 2 bulan Zoom hijau kita ni comel loteng, tak ada benda. Tak, sampai ke surah Sejid pun tak apa nak ramai marah surah Sejid. Termasuk hari Jumaat. Masa awal PKB hari tu, Allah, 12 tu pacok depan pagar Sejid tak. Tunggu, takut dok dang masuk. Dan moga ada kota ni masuk masjid. Pacok belaka. Sampai
Hak dah penuh dah, hak berbaki tu kecewa balik dak nak sembahyang Jumaat. Rindu ke sembahyang Jumaat? Tapi dah bila nikmat melimpah ruah sikit, PKP ni longgar. Dah SOP pun dah pun nak ketat. Dak kunci dah pagar sejik dan sebagainya. Kita dia kau longgar juga orang kita ni. Pukul 12.45 dah dapat batang hidung lagi sejik. Hari Jumaat. Pukul 1 baru duk parking kereta pun ada. Orang bang berorong dah. Nampak? Allah didik nak suruh lekat hawa. Tak, kita manusia ni orang tua-tua kata apa? Cukup 40 hari istiqamah ni lekat tabiat, amalan. Dah kita 2 bulan dah Tuhan didik. Tak jadi kau. Tak degi juga. Kerahkan juga kita ni dah. Tak. Baru nikmat seketika lega Covid. Tak nikmat macam Bani Israel tadi melimpah ruah tu. Siapa dia boleh biadab dengan Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka. Gilah kamu dengan Tuhanmu. Dan tak mustahil zaman kita pun boleh berlaku. Jika kita tidak perkasakan iman kita. Kalau kita tak betul-betul tulus ikhlas dalam hala tuju dan matlamat perjuangan kita dan kehidupan kita ni. Musuhnya tak lain syaitan je. Hak Tuhan sebut awal surah Yasin tadi. Hak tu je. Hak jadi huru-hara manusia sebab syaitan je duk main basic. Ni duk main basic orang-orang. Akhir sekali jadi gila manusia sebab kejar ke harta, kejar ke pangkat, kejar ke kuasa. Hak tu ada seorang gila kuasa APM sampai ke sudah tak habis-habis gila dia. Kalau dia gila seorang tak apa, dia habis buat gila orang lain. Tok bilang juga ada majoriti bersama dengan dia lah apa. Kalau orang kita buat dok cerdik juga terpengaruh, terpedaya, Allah. Bodoh nama dia. Kasar dah sikit tapi padan lah benda. Bukan benda baru je ni wak nawak ni ada majoriti bersama, ada orang mas sokongan ni. Zaman Pak Loh dulu ada dah. Cerita sama je berlaku. Tak. Tapi kalau kemaruk juga ngikut memang bodoh lah. Tak. Sutil lagi bodoh kena. Kasar dah begini. Tak. Maknanya tak serik ni orang kita ni. Tak matang sungguh. Tak. Nak kata zaman ni bukan zaman yang tertutup maklumat. Zaman maklumat tanpa sempadan. Tapi boleh juga tertipu. Tak. Maka sebab itulah jalan yang selamat kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab tu Allah beri awal-awal alla ta'budash syaitan, mu jangan ikut syaitan. Halus dia mainan dia halus, relax slow masuk, serak makan. Tak. Ikut kadar tahap iman kita masing-masing. Maka sebab itulah kita kena perkasakan balik tarbiyah kita, tafakuh feeding kita, usrah kita, semua kena perkasakan balik. Tak. Supaya kita ni tak lari hala tuju dan matlamat kita, terutama perjuangan yang kita nak tengok Islam berdaulat. Kita nak lihat Islam ni ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tidak boleh berada di bawah, dia mesti berada di atas. Maka liku-liku jalan-jalannya masih banyak dan perlu kepada kemahiran ataupun orang Gurendang kata skill. Ada skill. Tak. Seni dia tu apa? Dia perlu kepada pengalaman, ilmu, penghayatan dan pengalaman. Kalau teori semata-mata tak jadi. Teori sebagai panduan. Tapi seni dia tu ketika kita melalui medan dia ataupun secara praktikalnya. Tak. Sama juga orang kerja. Secara teorinya gini, tapi waktu berhadapan dengannya perlu kepada seni tadi. Ilmu dicampur dengan pengalaman. Baru dia akan lari rentak. Rentak dia tu dia dikemah lagi. Itu maksud dia. Maka begitulah kita. Teorinya Allah cerita dalam Quran. Pengalamannya juga hidup yang diceritakan dalam Quran. Kisah umat yang terdahulu. Dinamakan sifat Al-Quran ini huda, memberi petunjuk. Di samping kita melalui pengalaman yang dilihat kronologi, sejarah, susun atur perjalanan tu macam sama je cerita berulang pada zaman-zaman dahulu yang Allah Ta'ala ceritakan. Cuma watak je berbeza. Orangnya berbeza. Jalan cerita tak jauh lagi. Maka sebab itulah kita ambil perjalanan dan pedoman daripada
Ayat yang kita bacakan ini nampak simple je, surah Yasin yang kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Tapi kalau kita tak hayati, tak menyelami, tak mendalaminya, kita duk berasa macam aku dak terkena ni sembah syaitan. Tak. Tapi dak sedar, halu je jalan-jalan yang heret kita hasil daripada tipu daya syaitan yang menghiasi dan memakaikan kita dengan pakaian-pakaian yang kita tak sedar cara hidup yang ikut cara mereka. Maka sebab itulah kita kena sentiasa mohon petunjuk dan bimbingan Allah Ta'ala. Dan kekuatan kita dengan jamaah. Dengan jamaah. Sebab tu Allah suruh kita solat berjemaah. Bahkan dalam surah Fatihah juga Allah menyuruh kita membahasakan ketika membaca ayat tu mewakili apa dia? Nahnu. Tak kan? Dalam keadaan kita sembahyang seorang, kita membaca ihdina, tak baca ihdini. Tak. Sebab apa? Di situ ulama menghuraikan tuntutan Allah supaya apa dia? Kita hidup secara kolektif, secara jama'i, secara berkumpulan, secara jamaah. Maka itulah yang membawa kepada kesatuan dan keutuhan serta kekuatan umat. Sebab itulah Tok Guru, pimpinan kita, alim ulama, mereka berusaha untuk penyatuan umat Islam. Dan agenda perjalanannya itu banyak liku-liku. Dia boleh jadi macam sesuatu yang kalau kita gopoh dalam menilai, gopoh dalam meletakkan sesuatu pandangan, boleh jadi fitnah pula. Maka sebab itulah kita kena siqah. Kita kena bersandarkan kepada kematangan juga. Kematangan ilmu dan kematangan, maka insya-Allah Allah Taala akan membimbing kita. Di samping kita jangan lupa munajat dan berdoa itu adalah merupakan suatu senjata bagi orang-orang yang beriman. Jangan lupa jadikan doa sebagai suatu senjata untuk kita sentiasa berdoa agar Allah memberi kekuatan kepada alim ulama, pimpinan kita dan juga kepada gerak jemaah kita ini, gerak kerja jemaah kita ini, supaya Allah membuka jalan yang terbaik dan membantu kita untuk mencapai kemenangan. Itulah kita mendapat nusrah daripada Allah. Pertolongan Allah ni sekelip mata je bila Allah nak bagi. Cuma yang jadi sabitnya sebelum dapat nusrah tu, kita kena penuhi ciri-ciri yang Allah kehendaki. Itu dia. Maka barulah kita akan capainya. Sebab Allah dah banyak cerita dalam Quran. Antaranya Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, jika kalangan kamu yang berpaling, yang tidak laksanakan tanggungjawab kamu yang sebenarnya. Maksud bila kita faham perjuangan Islam ni satu tuntutan dan kewajipan kepada kita, dan segala gerak kerja yang menjayakannya merupakan satu kewajipan dan tuntutan kepada kita, tiba-tiba kita wak main acuh dak acuh. Kita wak dak sungguh mana. Kita main wak orang kata apa? Ikut area kita saja, tak boleh. Allah Ta'ala kata apa dia? Kalau mau buat begitu, fasawfa ya'tillah, Allah akan datangkan apa dia? Biqaumin, satu kumpulan, satu kaum, satu golongan. Yang sifat mereka apa dia? Yuhibbuhum, Allah kasihkan mereka. Bagaimana Allah kasih mereka? Dengan berbekalkan ilmu, kefahaman, penghayatan, amalnya dan kematangannya, maka memenuhi ciri-ciri sifatnya Allah Ta'ala nak. Allah kasihkan mereka. Dan mereka kasihkan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbullah. Azillatin 'alal mu'minin, lalu mereka bersifat lemah lembut bersama orang beriman. Maknanya bertoleransi, bekerjasama, mencari titik persamaan. Itu dia. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersifat tegas dengan orang yang kafir yang menentang Allah. Tak beri ruang, tak beri muka. Orang-orang yang langgar daripada sempadan dan batas Allah. Sama ada kafir yang terang-terang ataupun yang kufur akan ayat Allah di kalangan orang Islam. Lalu orang beriman tadi, sifat mereka yujahiduna fi sabilillah, lawan
berjihad, berkorban apa saja yang diperlukan. Wala yakhafuna laumata laim, lalu dia tak endah apa orang nak kata, apa orang nak cerca, apa orang nak hina, apa orang nak kutuk, apa orang nak buat. Tak heran, sebab bergerak kita bersandarkan ilmu, kefahaman dan juga bimbingan Allah dan Rasul. Memang akan ada perjalanan kita ni, bila bawa tegakkan perintah Allah dan Rasul, dia akan bertembung dengan kehendak orang ramai. Maka rasa heran lah. Biar nak kata apa pun, dedak ke, tak dedak ke, sedondong ke, tak sedondong ke, tak. So kira dah. Mana kita nampak mana aulawiyat yang utama, mana. Dan apa itu akhafud darurain, mana mudarat yang lebih ringan. Bila kita terperangkap dengan mudarat ni, kita cari hak lebih ringan. Mudarat belaka, cari hak lebih ringan. Tapi orang kita tak faham ni, dia kata, teweng dah, lari dah. Tu kadang-kadang salah kita ni. Sebab tu tarbiyah kena diperkasakan. Maka sebab itu orang beriman ni tegas. Orang kafir lawan, tetap lawan. Sehingga mereka tak heran apa orang nak kata. Zalika fadlullah, itulah dia kelebihan yang Allah kurniakan. Kepada siapa dia? Yu'tihi man yasha, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka sebab itulah kita nak menggolongkan diri kita pada kelompok tersebut, orang-orang yang diberikan pilihan Allah untuk diberikan keluasan dan kelebihan akan ilmu, kefahaman dan juga kekuatan iman dan taqwa dalam kelangsungan mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia sekodarnya daripada saya pada malam ini, daripada tafsiran surah Yasin, sehinggalah kita melihat kepada realiti kehidupan dan tuntutan semasa kita, agar Allah memberi petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmatinya dan diampunkan olehnya akan dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Makilah sekadarnya daripada saya, wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.